ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kasih Tuan Imam. Seterusnya Tuan Bilal Muazzin, dan seterusnya ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ni dalam satu tadabbur insya-Allah ataupun membaca sedikit daripada Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan kepada kita semua insya-Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul sesuatu kaum, satu kumpulan manusia daripada umat aku yang mereka ini membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yatadarasuna fima bainahum, kemudian mereka mempelajari kitab Al-Quran tersebut bersama-sama, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan seluruh makhluknya untuk bersama-sama meminta istighfar kepada orang-orang yang berada di dalam majlis tersebut insya-Allah. Pada malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama di kisah nabi-nabi daripada Al-Quran, Qisasul Anbiya minal Quranil Karim. Jadi malam ni kita masih lagi siri yang kelima tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi insya-Allah kita akan membaca mushaf daripada Quran Al-Karim daripada surah Yusuf. Malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 239 iaitu daripada ayat 36 insya-Allah, ayat 36 daripada surah Yusuf. Jadi kita telah ceritakan sebelum daripada ni bahawa Nabi Yusuf ni telah digoda ataupun diajak untuk melakukan suatu perkara yang tidak baik oleh isteri kepada tuan rumah, iaitu Menteri Keuangan Mesir. Al-Aziz dipanggil. Dalam istilahnya Al-Aziz pada masa kerajaan Mesir itu adalah iaitu orang yang menjaga keuangan. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam telah dibesarkan dalam rumah tu bermula daripada umur 12 tahun sehinggalah dikata umur pada masa ni dah 20 lebih dah. 22, 23, 24. Maknanya sudah muda remaja. Jadi kemudian dia telah digoda oleh isteri kepada Aziz. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak melakukannya. Jadi oleh kerana itulah akhirnya sebagaimana yang telah kita baca pada minggu lepas dalam Quran ni, ketika dia nak lari menuju ke pintu, kemudian tiba-tiba tuan rumah iaitu Aziz tu, suami dia, telah buka pintu. Jadi akhirnya berlakulah, tetapi oleh kerana mereka ni malu, jadi tidak mahu besar-besarkan cerita ni, maka mereka minta kepada Nabi Yusuf jangan bising-bising, tapi cerita bocor kepada perempuan-perempuan yang berada di Madinah. Madinah tu maknanya di Mesir pada masa tu, di kota Mesir. Madinah tu maknanya ialah bandar, maknanya dalam bahasanya. Kemudian mereka ni dijemput, kemudian mereka ni telah diberi makan, dibuat jamuan oleh isteri kepada Menteri Keuangan Mesir. Lalu mereka pun hampir-hampir nak makan buah dengan pisau, lalu diminta Nabi Yusuf tu keluar. Jadi mereka pun memotong-motonglah tangan mereka kerana tanpa sedar dah. Tak sedar dah. Wa qatta'na aydiyahunna, maka potong tangan-tangan mereka ni. Bukan potong sekali kita sebut kita, potong banyak kali. Wa qatta', dia ada sabdu situ. Qatta', bukan qata'a. Qata'a potong, qatta'a tu maknanya memotong-motong tangan mereka. Lalu akhirnya bila
isteri Aziz ni, isteri pembesar ni pun rasa malu lah. Jadi dia pun beritahu, itulah sebabnya aku tergoda dengan ni. Sebab Nabi Yusuf AS ni kita sebutkan hari tu, Allah Ta'ala beri kepada dia 1/2 daripada kecantikan yang diberikan kepada seluruh manusia atas dunia ni, seluruh makhluk kan. Jadi habis cerita tu, last sekali maknanya mereka cerita ni tersebar mengatakan bahawa perempuan ni telah menggoda. Fata dalam bahasa Arab maknanya dalam cerita ni ialah hamba dia sendiri. Jadi dia malu, macam mana dia nak buat? Dia berpakat dengan suami dia, macam ni lah kita kata, kita iklankan bahawa Yusuf ni bersalah. Macam mana nak tunjukkan kepada orang ramai bahawa Yusuf ni bersalah? Kita masukkan dia dalam penjara. Itu. Jadi bila masuk penjara tu, masuklah dalam surat khabar semua kan. Masuklah dalam newspaper, kata Yusuf telah dimasukkan dalam penjara kerana dia telah melakukan satu benda yang tidak baik kepada isteri Menteri Menteri Keuangan. Habislah cerita tu, yang kita cerita minggu lepas, pendek je. Tapi sekarang ni kita sambung cerita ni. Jadi dia masuk penjara tu, ni saya campur-campur sikit lah dalam penafsiran yang dibuat oleh tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan sebagainya. Jadi dia masuk penjara tanpa dihakim, di mahkamah kan, mana tak ada mahkamah mana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita pada itu, iaitu la yasjununnahu hatta hin. Dia akan dipenjarakan sehingga satu masa tu bila tak tahu, wallahu alam. Tapi kita akan tengok nanti cerita dia ni, dia dipenjarakan sampai, dikatakan sampai ada riwayat mengatakan 14 tahun. 14 tahun penjara, sangat-sangat lama kan. Kita cerita tentang masuk penjara malam ni. Nabi Yusuf pun masuk penjara. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Jadi masuklah penjara bersama-sama dengan Yusuf pada masa itu 2 orang pemuda, dia kata. 2 orang pemuda atau 2 orang hamba. Jadi cerita dia ialah dalam tafsir kata, macam mana 2 pemuda ni, 2 hamba ni boleh masuk penjara? Kerana ada komplot nak bunuh raja Mesir tu pada masa tu. Raja Mesir dalam Quran ini disebut Al-Malik, dia tak sebut Firaun. Jadi Mesir ni lah, mengikut kajian ahli-ahli sejarah, cerita sikit tadi dia ada pada masa tu ada 2 kingdom kerajaan. Ada 2 kerajaan. Satu dipanggil Old Kingdom, yang kedua dipanggil New Kingdom. Yang zaman Nabi Yusuf ni ialah nama dia Old Kingdom. Raja dia tak panggil Firaun. Yang raja selepas daripada Nabi Musa, lepas daripada tu, dia ada datang kerajaan baru, nama dia New Kingdom. New Kingdom ni raja dia nama Firaun. Itu zaman Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa tu dia raja lain dah, raja bukan raja yang sama. Sebab tu nama dia pada masa tu, gelaran dia yang kita sebut hari tu, nama dia Firaun. Firaun ni artinya raja Mesir, Pharaoh dalam bahasa ni. Kemudian dia adalah nama-nama dia lain pula kan, setiap orang tu. Jadi dia masuk penjara ni raja tak tahu. Yang tahunya ialah Menteri Keuangan ni. Jadi masuklah, jadi berlaku komplot komplot nak bunuh raja Mesir. Siapa nak bunuh raja ni? Ada 2 orang yang telah ditangkap nak bunuh raja ni. Yang pertama ialah orang yang kerja je pemberi minum, penjaga air. Dia kata dia letakkan dalam air minuman tu racun. Seorang lagi ialah pemberi makanan. Jadi orang yang beri makan tu kata dia letak racun dalam makanan. Tak tahu siapa, sama ada dalam makanan ke dalam air. Jadi sebab itulah kedua-dua ni ditangkap. Sebab seorang tu penjaga air, seorang tu penjaga makanan. Dua-dua ni masuk penjara bersama dengan Nabi Yusuf AS. Tapi bukan 2 orang ni saja, bukan 3 orang lah masuk penjara ni, ramai lagi orang lain. Dia tak ceritalah. Dia kata di dalam tafsir kata ramai, tapi dia nak ceritanya 2 orang ni. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Jadi dia pun berkata, jadi terus cerita pendek kan kalau kita nak cerita panjang-panjang lah tu kan. Dia duduk dulu, masuk dulu, rehat semua apa masuk dalam penjara tu.
Jadi lepas tu seorang daripada yang masuk penjara tu berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, aku melihat arani aksiru khamra. Aku melihat, ara maknanya melihat dalam mimpi, katanya. Aku bermimpi, aku melihat aku sedang memeruh arak, gitu. Khamra tu arak ni. Sebab minuman tu hari tu wine ke apa benda tak tahu kan, minuman yang mabuk yang dia peruh. Tak tahulah dia sebut sini khamra. Jadi dalam tafsir kata dia bukan tengok sekali, dia bukan mimpi sekali je. Ara ni tu maknanya berkali-kali dia tengok. Ish, dia kata. Sebab itulah dia ni pelik, dia nak tanya kepada Nabi Yusuf. Wa qala al-akhar, berkata seorang lagi tu, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Aku, dia kata, aku tengok dalam mimpi, aku tengok aku bawa roti atas kepala aku. Maknanya junjung roti lah, roti kan. Kemudian ta'kulu tayru minhu, datang burung dia makan roti tu atas kepala aku. Sama juga dia tengok berkali-kali. Jadi dia kata nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Dua orang tu berkata, awak baru kenal je kan, masuk penjara sama-sama. Jadi dia kata, awak ni nampak macam baik, dia kata. Tu dia kata dalam ni ayat ni, dia kata inna naraka minal muhsinin, kami tengok awak ni macam baik je, orang baik. Jadi rupanya sini ulama-ulama tafsir kata dalam kalangan orang jahat tu, Nabi Yusuf tu nampak tertonjol terus ni. Maknanya kita kata nampak dia baik lah. Kalau maknanya semua tu orang jahat lah. Kalau semua orang baik tak apa-apa nampak sangat tapi dia kata saya selalulah tengok dia ni pergi ke masjid, maknanya dia tu baik tu. Gitulah. Ini tak pernah tengok muka, kena rantai gajah, rantai apa semua ada di leher tu kan. Tinggi rokok bersigut itu ish. Masjid tak pernah nampak pakai seluar, contohlah kata. Jadi kalau macam tu orang tak nak tanya, boleh cerita tak apa ni takwil mimpi saya. Orang. Jadi orang ni rupanya walaupun orang jahat pun, dia kata sini pengajaran dia, orang tu akan cari orang baik bila nak tanya benda-benda macam ni, benda-benda gaib ni. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala hikmahnya menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dan juga nabi-nabi yang lain, sebelum daripada mereka ni terima wahyu, memang Allah Taala pelihara dia orang-orang yang baik, akhlak dia baik, ni baik. Sebab tu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ramai di Mekah tu, tapi bila nak letakkan barang-barang, dia panggil wadi'ah, wadi'ah tu ialah letakkan barang-barang untuk simpan, tolong jaga. Dia akan cari Muhammad, dia tak cari orang lain. Walaupun dia kata Muhammad tu penipu, Muhammad ni tukang sihir, Muhammad ni ialah tukang syair, penyair. Nabi habislah semua benda, Muhammad tu dapat label. Tapi bila time nak letakkan barang, dia pergi letak Nabi Muhammad juga. Letaklah pada Abu Jahal, kenapa letak pada Muhammad? Tu kan. Jadi bila Nabi SAW nak berhijrah tu, Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, kau tidur di tempat aku, Nabi nak keluar malam tu, dan lepas tu kau tolong beri balik barang-barang orang yang aku tolong simpan ni. Jadi 3 hari Sayyidina Ali ambil masa untuk serahkan balik barang-barang ni. Selepas tu barulah Sayyidina Ali pergi berhijrah ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi di Quba. Jadi nak katanya orang ni dia akan cari orang baik. Cerita pasal penjara ni cerita penjara ni kan kita cerita selepas ni insya-Allah. Panjang saya banyak cerita. Jadi cerita dia kata inna naraka minal muhsinin, kami tengok awak ni orang baik, kata. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dia berkata, Nabi Yusuf pun berkatalah kepada dua orang tu. Dia orang masuk penjara masa tu dia ada time makan. Bila sampai pukul ni dia akan datang bawa makanan. Gitu. Jadi orang yang duduk dalam penjara tu tahu dah. Jadi pada masa tu dia ceritakan dah dekat hampir-hampir time makan. Jadi tiba-tiba budak ni pula, dua orang ni bertanya pula dah. Jadi sebelum daripada tu Nabi Yusuf kata, aku akan beritahu kepada kamu tentang takbir mimpi yang kamu tengok tu sebelum daripada makanan datang. Dia macam confident ni.
Jadi sebab apa Nabi Yusuf alaihissalam ni confident? Sebab benda ni bukan daripada dia, dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata, dan kemudian yang keduanya ulama kata di sini, iaitu bila kita nak cerita Islam pada orang ni, kena ikut masa betul-betul ni kata. Tu dia kata pengajaran sini. Maknanya kalau kata sampai Isa kita berhenti lah. Taklah sama. Minta maaf lah, kita sambung lagi lah. Lepas azan kita sambung lagi 2 jam lagi. Nanti semua orang balik. Tinggal apa ni, kamera dengan kapek je. Jadi contoh itu saya kata, kalau kita nak beritahu, mana kena tepati waktu. Orang-orang yang nak cerita pasal Islam ni, dia jangan tu lah. Jadi macam Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian zalikuma mimma 'allamani rabbi, tu dia sebut itu. Sebab itulah dia confident, sebab dia kata zalikuma mimma 'allamani rabbi. Semua perkara ni Allah Taala ajar pada aku. Dia start dah nak cerita sana. Start apa? Start Nabi Yusuf alaihissalam ni dah start, kita kata start berdakwah. Orang datang pada dia, apa lagi kan, dia ambil peluang lah untuk berdakwah. Inilah cerita orang dalam penjara ni. Kadang-kadang ni orang buat salah terdesak, kadang-kadang buat salah ni, kadang-kadang bukan nak bersalah, kadang-kadang manusia, dia tetap manusia lah orang duduk dalam penjara kan. Jadi sebab itulah kita dengar cerita banyak orang di Amerika, orang Amerika ni banyak penjara, banyak orang salah kan. Sikit-sikit bunuh orang, sikit-sikit bergaduh kan. Orang di Amerika ni dia cerita sengaja, kadang-kadang tu orang black lah, orang negro biasa Amerika ni, dia akan buat kesalahan yang tak melibatkan orang tapi menyebabkan ditangkap, lepas tu masuk penjara. Sebab apa? Tujuan dia sengaja nak masuk penjara, sebab dalam penjara tu bagus, boleh dakwah orang. Jadi sebab tu ramai masuk Islam kan. Muhammad Ali dulu kan, Muhammad Ali Clay orang panggil kan, Cassius Clay dulu kan, yang peninju. Masa dulu saya kecil-kecil dulu suka tengok Muhammad Ali tu, pandai meninju. Jadi dia tu masuk Islam jadi Muhammad Ali. Kenapa kesalahan dia? Tak nak pergi berperang ke Vietnam. Kemudian tu yang baru tu, yang juru tinju juga, Mike Tyson masuk Islam dalam penjara juga. Jadi rupa-rupanya memang setengah-setengah orang inilah orang negro di Amerika ni, dia sengaja nak masuk penjara. Sebab apa? Nak berdakwah dalam penjara tu. Nak ambil kisah macam Nabi Yusuf alaihissalam ni. Jadi Nabi Yusuf ni start dah cerita dia. Dia kata ni Chan lah, jagalah 2 orang ni tanya aku, maka inilah peluang aku nak cerita kepada dia. Zalikuma mimma 'allamani rabbi, ini adalah daripada apa yang Tuhan aku cerita pada aku. Inni taraktu millata qaumin, dia kata aku ni taraktu millata qaumin, aku meninggalkan agama satu kaum la yu'minuna billah, tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kaum ni? Iaitu kaum negeri Mesir. Dia kata walaupun aku ni tinggal di sini di negeri Mesir, tapi aku tidak beriman, aku tidak sebagaimana orang negeri Mesir, iaitu aku ni beriman, mereka ni tidak beriman. Itu kata ahli tafsir. Jadi inni taraktu millata qaumin, aku tinggalkan agama satu kaum, iaitu orang Mesir itu yang tidak beriman dengan Allah. Wahum bil akhirati hum kafirun, mereka tu kafir dengan hari kiamat. Seterusnya apa dia kata? Habis tu kalau dah tak ikut agama orang Mesir, awak ikut agama apa? Tanya orang tu, tanya orang berdua tu. Lalu dia kata wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq, aku ikut agama ayah aku, nenek aku, iaitu Ibrahim, Ishaq dan juga Yaqub. Dia sebut nama siap, bahawa nak katakan inilah agama yang betul. Agama yang lain semua tak betul ni, yang orang Mesir ni semua tak betul. Yang betul ni adalah ajaran agama Nabi Ibrahim, datuk dia kan. Jadi sebab itulah hebat kita kata Nabi Yusuf alaihissalam. Tak ada orang yang mulia sebagaimana mulianya Nabi Yusuf, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana dia adalah seorang nabi dan ayah dia seorang nabi, datuk dia seorang nabi, dan moyang dia pun seorang nabi juga. Jadi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Itulah dia kata aku tinggalkan semua tu. Maka nalana an nusyrika billahi, dia kata tidak sepatutnya kita ni, ni dakwah dia lagi ni, dia ceramah lagi ni kepada berdua tu. Tentang mimpi tak cerita lagi. Sebab apa? Kalau cerita mimpi awal dia lari tak tidak. Dia kata sudahlah aku nak tanya mimpi. Tak, dia kena ceramah dulu. Dia kena ceramah ni. Maka nalana an nusyrika billah min syai', dia kata
tak sepatutnya kita ni syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nas la yashkurun. Semua ni adalah kurniaan Allah. Apa kurniaan Allah tu? Iman tu kurniaan Allah. Kalau kita tinggalkan agama kufur tu, itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling besar tu bukannya kita ni dapat apalah kan, dapat harta ke, dapat pangkat ke. Yang paling besar dulu, nombor satu ialah agama. Jadi kalau ada agama, faham agama, dapat agama, tu adalah benda yang paling besar sekali yang dia kata sini, fadlullahi alaina wa 'alan nas, dan juga ke atas manusia. Siapa-siapa saja, ke atas kita semua, ke atas manusia semua, yang paling besar sekali ialah agama. Dan kemudian walakinna aktsarun nas la yashkurun, tapi ramai manusia, Nabi Yusuf kata, tidak bersyukur. Dia ni dalam penjara ni, maknanya di penjara, kita patutnya bersyukur. Penjara ni tak ada apa-apa, penjara ni gitulah bagi dia seolahnya kan. Yang penting tu kita ni Islam Kalau tak Islam, duduk dalam atas hawan pun buat apa tak? Atas hawan lah, duduk atas bulan pun kan, atau pergi ke Mars ke, marah ke, buat apa dah kalau tak beriman. Jadi kita ni beriman, jadi sepatutnya kita ni bersyukur. Ya sahibais sijni, tak habis lagi ni ceramah dia lagi. Wahai kawan sahabat sepenjara aku, a'arbabun mutafarrikun khairun, Tuhan banyak ni, Tuhan banyakkah? Dia tanya. Ni banyak Tuhan ni macam orang Mesir pada masa tu, memang Tuhan banyak ataupun ada lagi orang-orang sekarang kan, agama apa-apa ni Tuhan dia penuh Tuhan. Ada seorang ulama daripada India, ulama nama dia Syekh Abul Hasan Ali An-Nadawi, masyhur itu Abul Hasan Ali An-Nadawi. Seorang ulama, dah meninggal, baru meninggal dah meninggal tua lah. Jadi dia ni daripada Lucknow, India. Di Lucknow tu ada satu sekolah tu besar, ramai juga, saya rasa orang Brunei pun ramai belajar situ. Orang belajar situ nama dia Al-Lucknawi biasanya, ataupun Nadawi gitu. Nadawi ataupun Lucknawi, Nadawi. Orang di situ Syekh tu Syekh Abul Hasan Ali An-Nadawi tu, dia ni orang India, jadi dia tahu keadaan di negeri India tu macam mana gitu. Dia kata dalam masyarakat sana tu, dia kata, makanya yang Hindu, mereka ni bukan dua Tuhan, bukan tiga Tuhan, berjuta Tuhan. Dia kata semua benda Tuhan. Dia kata dalam buku dia. Jadi saya ikut cakap dia lah kan, sebab dia lebih tahu tentang India ni. Jadi jadi sini dia kata a'arbabun mutafarrikun, Tuhan banyakkah, khairun, lebih baik, amillahul wahidul qahar, ataupun Tuhan satu, Tuhan Allah Ta'ala yang al-wahid al-qahar. Jadi disebut lagi ni, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang kamu sembah selain daripada Allah ni, dia kata semua tu nama je. Contohlah kata orang Arab Mekah kata, dia sembah apa? Lata ni apa? Dia ambil batu, lepas tu dia ukir-ukir jadi macam patung, kemudian dia beri nama Lata, nama dia Lata. Kemudian dia panggil lah anak-anak dia ni, anak-anak ajak pergi, ni Lata, ni berhala, ni Tuhan kita. Lepas tu anak tu dah besar, ayah mati, anak pula bawa anak dia. Ni cerita ni Lata. Macam tu lah, jadi ada Uzza, ada Manat, ada macam-macam Tuhan-Tuhan ni yang orang reka ni. Dia kata, Allah Ta'ala kata, sebut sini, semua tu adalah datuk nenek kita dulu yang letak nama asma' sammaitumuha, yang letak nama, kemudian beri nama, kemudian minta kita supaya sembah dia. Ada ke logik gitu? Gitulah. Illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, diberi nama oleh kamu, diberi nama oleh datuk nenek kamu. Ma anzalallahu biha min sultan, sedangkan langsung tak ada kuasa benda-benda ni. Perkara-perkara ni semua tak ada dalil, tak ada hujah, tak ada apa, hanya mengada-ngada saja. Inil hukmu illa lillah, dia kata tidak adalah keputusan yang betul melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Amara alla ta'budu illa iyyah, Allah Taala menyuruh kita semua supaya sembah Allah Taala saja. Zalikad dinul qayyim, itulah dia agama yang benar. Agama benar tu maknanya lah agama yang betul hanyalah iaitu kita ni mengikut, kita sembah Allah Taala saja. Itu core dia lah.
paksi dia. Walakinna aksarun nas la ya'lamun gitu. Tapi ramai manusia tidak tahu. Macam sekarang lah kita kata kan, kalau ikutnya orang yang tak beriman tu lebih ramai daripada orang beriman pada hari ini. Jadi betul lah Allah Ta'ala kata walakinna aksarun nas la ya'lamun, ramai manusia tidak tahu. Begitu juga kalau dah beriman pula, macam-macam pula kan, ada yang beriman bertakwa, ada tidak bertakwa, beriman saja, macam itulah. Jadi orang-orang yang benar-benar ni sangat-sangat sikit. Lepas tu habislah, dah ceramah habis, setengah muka surat dia ceramah kepada ni member yang duduk tanya sangat ni, mimpi-mimpi ni. Sekarang barulah nak cerita pasal apa ni, pasal mimpi. Ya sahibayis sijni, wahai sahabat sepenjaraku, amma ahadukuma, salah seorang daripada kamu ni, fayaski rabbahu khamra, dia nanti, Yusuf kata, akan memberi minum kepada Rabbahu bukan Tuhan Rabbahu tu artinya lah Tuan dia, maknanya raja maknanya. Dia akan memberi minum kepada raja minuman khamra. Wa ammal akhar, yang seorang lagi ni dia kata fayuslabu fatakulut tayru min ra'sih, dia akan disalib. Salib tu artinya maknanya diikat pada kayu, style orang zaman tu, diikat pada kayu, digantung letak tengah-tengah padang macam tu, kemudian sampai mati macam itulah. Kemudian takulut tayru, burung akan datang, dia kata akan memakan kulit kepala dia. Jadi kawan tu dengar terkejut tu, aku kena bunuh macam itulah soalnya kan. Jadi dalam cerita tafsir kata dia pun tak nak bercakap langsung dah dengan Yusuf. Dan Nabi Yusuf kata, aku beritahu lah kan, nak macam mana kan. Jadi dia kata wa ammal akhar fayuslabu fatakulut tayru min ra'sih qudiyal amru. Jadi kenapa aku beritahu kepada kamu tentang ni, dia kata, walaupun kamu tak suka, sebab benda ni dah diputuskan. Qudiyal amru, tak boleh nak ubah dah. Aku hanya memberitahu saja. Allazi fihi tastaftiyan, apa yang kamu tanya, itulah kerja aku. Wa qala lillazi zanna annahu najim minhuma. Lepas tu jadi seorang lagi ni, seorang yang dikata awak ni aku kena salib mati nanti. Dia pun tak nak berkawan lah dengan Yusuf ni. Dia dah upset sikit lah, nak marah sikit ni. Jadi yang ni happy dah sikit ni. Sebab apa ni? Nampak dia selamat. Jadi ingat balik tadi tu cerita dia ialah mereka ni keduanya ditangkap kerana dituduh melakukan kesalahan meletakkan racun. Jadi rupanya bila cek dia kata racun tu ada pada makanan, bukan ada pada minuman. Gitu. Yang pada minuman tadi tu memang disuruh letak racun juga. Orang yang komplot nak bunuh raja tu. Tapi dia tak sampai hati. Yang tak sampai hati macam mana? Dia tak nak letak. Akhirnya tak letak. Jadi raja tu rupanya tak makan, tak sempat makan. Tak sempat minum, tak sempat makan. Bila cek tengok, yang ni masuk penjara dah. Cek tengok racun tu ada pada tak tahulah dia pakai DNA apa kan, dia pergi cek. Dia tengok racun tu ada pada makanan tu. Jadi itulah Nabi Yusuf kata qudiyal amru, dah sekarang ni perkara dah diputuskan dah. Jadi aku tak boleh nak ubah apa. Kau mimpi lah kan, aku beritahu. Jadi dia pun duk merajuk lah, dia kata tak nak berkawan lah dengan Yusuf ni. Kemudian Nabi Yusuf pun bercerita lah sekarang, duduk bersembang lah dengan apa ni, dengan orang yang zanna annahu najim minhuma, yang akan selamat tu. Uzkurni inda rabbik, dia kata, kalau awak keluar penjara nanti, Nabi Yusuf kata, kamu jangan lupa, kamu tolong ingatkan raja tu. Rabbik sini ialah raja, bukan Tuhan. Kamu ingatkan kepada raja tu supaya sebut nama aku, aku dalam penjara ni, dan cerita pada aku ni sebenarnya tak bersalah. Gitu kan. Tapi aku kena masuk penjara juga. Raja tak tahu cerita ni. Yang penjarakan tadi tu menteri keuangan. Gitu. Fa ansahu syaitan. Tapi Allah Taala kata apa? Lupa. Pakcik tu dah boleh keluar daripada penjara, happy dia, dah boleh bekerja balik dengan raja tu, jadi tukang penjaga minuman. Dia lupa kepada Yusuf. Yusuf ni duduk termenung dalam penjara ni. Jadi cerita dia, dalam setengah riwayat dia kata macam ni. Dia kata Nabi Yusuf ni, Jibril telah datang kepada Nabi Yusuf. Jibril tanya Yusuf. Dia bercakap dari dialog situ. Dia cerita dalam tafsir. Dia kata,
Yusuf, nak tanya kau, siapa yang selamatkan kau daripada abang-abang kau? Nabi Yusuf kata, Allah. Siapa yang selamatkan kau daripada perigi? Kau dah masuk dalam perigi, dah campak dalam tu, patutnya mati dalam tu lah. Siapa yang selamatkan kau? Jibril tanya dia. Nabi Yusuf kata, Allah. Siapa yang angkat kau sehingga kau ni terlepas daripada hamba duduk dalam istana Menteri Keuangan? Allah, dia kata. Siapa yang selamatkan kau daripada perempuan tu yang kacau kau tu? Allah. Siapa yang boleh lepaskan kau dalam penjara? Pada masa tu awak salah di situ, dia kata. Kesalahan Nabi Yusuf. Jibril kata, bukan salah berdosa, tapi silap sikit. Sebab dia yakin kepada orang tadi tu, orang tadi boleh akan selamatkan dia, iaitu orang yang terlepas tu. Sebab tu dia guna dalam perkataan ni, dia kata najin minhuma. Orang yang boleh selamat tu awak duduk yakin kepada dia. Sekarang ni tawakal awak dah jatuh sikit, bukan dosa tapi tawakal tu jadi rendah sikit, menyebabkan dia kata awak duduk dalam penjara tu, Allah Ta'ala lupakan awak. Menjadikan dia tu lupa sehingga awak duduk dalam penjara berapa lama lepas itu. Dia kata sini, zikra rabbihi fala bisa fis sijni bid'a sinin. Lalu tinggallah Nabi Yusuf alaihi salam dalam penjara tu bid'a sinin. Bid'a ni ialah di antara 3 hingga 9. Perkataan bid'ah beberapa tahun, tapi kalau ikut bahasa Melayu beberapa. Tapi kalau dalam bahasa Arab maksudnya 3 hingga 9. Jadi artinya ulama kata, setengah ulama kata, yang kuat yang kata 7 tahun. 7 tahun lagi dalam penjara. Lupa 7 tahun. Orang tu lah pergi mana tuan. Dia happy sangat, dia jadi sampai lupa terus kepada Nabi Yusuf. Sehinggalah berlakulah satu peristiwa lain, barulah dia ingat balik. Apa cerita dia? Apa yang berlaku ni? Pada satu hari selepas daripada 7 tahun lah kita katakan, ataupun 9 tahun, waqala al-malik. Sekarang timbul raja negeri Mesir ni. Waqala al-malik inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala' aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kata raja. Jadi sekarang ni babak kita berpindah sekejap ni. Tadi babak kita duduk dalam penjara. Sekarang cerita kita beralih sekarang ke dalam istana selepas 7 tahun. After 7 years. Kita tulis bawah tu. Okay. Pindah sekarang ke istana. Pada satu hari, ternyata raja itu telah berkata, qala al-malik inni ara, aku melihat di sini dia kata melihat dalam mimpi. Melihat ni berapa kali? Dia bukan melihat sekali, kata. Melihat berkali-kali. Kerana kalau lihat sekali, orang akan panggil, alah itu mainan, tidur lah macam-macam. Tapi nampak lagi, lepas tu nampak lagi. Jadi raja ni pun, dia kata pelik ni. Apa yang dia nampak? Ara sab'a baqaratin simanin. Aku tengok 7 ekor lembu betina yang gemuk. Kemudian ya'kuluhunna sab'un ijaf. Kemudian datanglah 7 ekor lembu kurus. Jadi lepas tu 7 ekor lembu kurus ni dia makan 7 ekor lembu gemuk ni. Macam mana pula lah kata pelik ni. Lembu kurus atau makan lembu gemuk ni. Dah makan habis. Tinggallah lembu kurus tu. Habislah mati semua lembu gemuk. Tu nombor 1 dia tengok. Dia kata kemudian dia kata wasab'a sumbulatin khudrin. Kemudian aku tengok 7 tangkai kita kata gandum 7 tangkai gandum. Pada masa tu gandum jadi sumbulat 7 tangkai gandum duduk tepi tu. Wa ukhara yabisat. Kemudian ada sebelah tu pula tu khudrin, 7 tangkai gandum yang warna hijau. Warna hijau tu maknanya segar. Satu yang tak segar, satu yang segar. Itu 7 sini, 7 sini. Lepas tu dia kata tiba-tiba yang 7 yang apa ni, yang kering tadi tu, dia pergi tepi 7 yang basah tadi tu, dia pergi belik semua jadi kering. Itu mimpi dia. Jadi dia kata ya ayyuhal malak. Jadi raja ni dia ada malak dia. Malak tu maknanya orang-orang keliling dia. Orang keliling dia. Orang keliling dia nama malak. Malak tu bukan nama dia, tapi maknanya orang-orang yang berada di keliling raja. Dia berkata aftuni fi ru'yaya. Aftuni tu fatwa lah kita kata kan. Fatwa tu maknanya belum beri pendapat sikit.
Kamu semua, hei kamu semua, beri pendapat sikit mimpi aku ni. In kuntum lirru'ya ta'burun, kalau kamu semua ni pandai mentadbir mimpi, sila berilah pandangan kamu. Apa kata apa ni al-malak ni, golongan-golongan orang yang berada di tepi raja ni. Dia kata qalu adrasu ahlam, kata tuanku, dia kata mimpi tuanku ni adrasu ahlam. Dia kata adras ni maknanya ini benda yang bercampur, elok dengan tak elok, gitu, bercampur aduk. Ahlam tu mimpi. Jadi bila dia kata qalu adrasu ahlam, dia kata tuanku ni mengaruknya ni, mimpi-mimpi mengaruk ni, jangan percayalah tuanku, jangan percayalah, gitulah dia kata. Padahal sebenarnya dia tak tahu. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin, dia kata. Betul, dia kata kami kita tak tahu semuanya, dia kata ni. Sahajalah kata dah tak tahu, cakap dah tak tahu dah, bertukar pula mengaruk, mimpi mengaruk lah, kata. Raja ni tak puas hati. Lalu raja ni selepas dia tak puas hati tu, dia kata apa? Dia kata apa yang berlaku selepas tu? Ni buat suspend lah cerita ni, insyaAllah. Jadi suspend ni kita berhenti pada ayat 45, insyaAllah. Ayat 45 dah orang duduk tepi raja tu semua tak boleh pakai. Jadi tiba-tiba muncul pada masa tu lah, sekonyong-konyong bahasa Melayu lama kan. Sekonyong-konyongnya ayat 45, insyaAllah. Ayat 45 surah Yusuf. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.